yang dikatakan liwat pada tahun 98 yang duk menghadir duk pokok canang kiri kanan tu, akhirnya catur apa? Catur rasuah pasal perkataan gempak, bukan pasal liwat. Yang nombor duanya, pasal kes yang 2015 tu, 13 pertuduhan, satu pun tak melekat dengan kapet melayang, dengan rumah-rumah lain, dengan beli tempat lain, dengan apartmen lain. Ni apa ni cerita ni? Cerita sebenarnya ialah kita menanamkan fitnah persepsi yang negatif kepada Anwar Ibrahim. Kenapa? Kerana pada tahun 98 Anwar telah membentangkan rang undang-undang berkenaan dengan anti rasuah. Bila anti rasuah, orang yang tak suka dengan Anwar Ibrahim ni doktor, orang yang makan rasuah, yang memunggah harta negara, yang mencuri, itulah orang yang tak suka dengan Anwar. Betul. Dan itu sebab bila you kata orang ini yang melegarkan persepsi negatif ini, sebab dia takut bila Anwar naik nanti, orang-orang ni malaung semua ni akan dah tak boleh lari daripada hukuman. Okay. Sebab nobody is above the law. Termasuk Mahathir. Jadi kita kena faham begitu. Jadi bila kita tengok daripada sini, melihat daripada orang yang takut dengan Anwar ni, pasal apa? Pasal mereka ni dah tahu kalau Anwar naik, mampus aku. Ini yang berlaku dalam legaran korporat yang betul-betul. Saya nak mencarut ini, tapi nak buat macam mana bulan puasa. Sabar. Kita kena simpan dulu. Tapi yang saya nak beritahu ni pasal saya dah banyak kali dah bercakap pasal isu ni. Macam Mahathir sebelum tu 98. Dia cakap bukan main. Kita tengok pun, ya Allah betul ke ni? Betul ke ni? Bila pergi mahkamah, akhirnya apa yang hukuman dia kenakan? Rasuah atas perkataan gempak. Gempak 6 tahun, lebah mata. Ini yang berlaku. Rakyat kena peka bahawa fenomena yang berlaku pada Anwar ini, ketakutan kepada mereka yang menjadi keparat dalam mentadbir negara. Dan orang inilah yang takut dengan kehadiran Anwar sebagai Perdana Menteri. Okey, apakah sekiranya Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri, kita boleh menyaksikan penurunan dan juga beberapa masalah-masalah integriti dan rasuah dapat diselesaikan, Datuk? Satu, saya nak beritahu, kalau kita melihat daripada serangan yang dikenakan peringkat awalnya, kalau seorang ahli politik, dia akan membabitkan dengan rasuah. Memang tak boleh. Dia senoneng ni, memang rasuah. Tetapi dia congkit-congkit tak dapat. Okey, bila kita tengok atas efisien yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, ketika dia menjadi Menteri Pelajaran, apa yang dia lakukan? Dia reform pendidikan. Kemudian dia duduk dalam keuangan. Dia reform dalam keuangan. You cuba bayangkanlah, tidak ada berlaku sebelum dan selepas beliau, bila menjadi Menteri Keuangan, doktor, correct me if I'm wrong. Dia saham Petronas dagang tu, dia bagi pada semua orang-orang korporat, orang-orang kelas F Melayu. Semua, without fail. Dan selepas itu tak dapat dah. Dan kalau kita tengok daripada keteguhan beliau untuk mengangkat ekonomi Bumi Putra tu, dia tak kompromi. Dia ratakan pemberian dengan tanpa melimitkan untuk diberikan kepada korporat-korporat. Masa tu zaman you tak ada, masa tu you tak lahir lagi. Tetapi waktu itu dia sudah mencerminkan bahawa ini reform yang kita kena buat. Jangan ada rasuah dalam pentadbiran. Pendidikan harus diketengahkan budaya, fakta benar. Pada peringkat sekolah rendah kepada sekolah menengah. Dan kita tak boleh menafikan bahawa logokan ekonomi berperkongsian yang dimaksudkan dengan tidak boleh meletakkan dalam kroni semata-mata telah pun dibuat dalam zaman dia sebagai Menteri Keuangan. Sebab tu dia tidak disukai ramai oleh pemimpin korporat-korporat keparat ni. Sebab mereka tak boleh berluang bebas. Kerana dia ruang bebas tak ada, jadi dia akan menjadi sesak nafas. Nak merompak, nak menyamun. Sebab tu bila kita tengok daripada aspek pendidikan, Anwar buat Universiti Islam, dicabar, dia buat, dan dia menambah menaikkan bahasa budaya Melayu, dia perkasakan, di samping tidak menidakkan akidah Islam tanpa dikompromikan. Dan berlaku pada zaman dia lah dulu kan, kalau kau masa betul kecil lagi, mungkin belum lahir lagi, masa itulah zaman orang pakai tudung, orang pakai zaman Anwar. Dan dia dah menanam benih-benih Islamik tu dah bermula daripada episod ketika dia menonjolkan kuasa yang diamanahkan pada beliau. Dan sebab itu kita tengok macam keuangan, Bank Islam sampai hari ini, keberlakuan Bank Islam begitu diyakini. Dan begitu juga dengan keadaan apabila penambahan perataan pemberian kepada korporat-korporat Melayu, khususnya
dia lakukan dengan cara yang tertib dan dia tidak berkopi. Ada satu cerita ni, bapa dia dapat tanah bapa dia dapat tanah di Sabah atas tiket IOI tu. Dia pulangkan balik, dia suruh pulangkan balik. Kalau itu sebabkan nama dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Tarik balik bapa dia. You bayangkan, can you imagine if your father, you deny your father right, bukan right pun, dia kata might be, dia kata feel of this position, you boleh tarik balik tu, you are so great lah, brother. Ya. Tapi itu dilakukan. Ada pernah punya sekarang buat. Sekarang ni pantang dapat, raup habis. Dapat ada raup. Patiman pantang ada peluang. Ya, dia bila-bila kalau untuk kroni tak. Ya. Soalan pertama itu saya boleh ajukan kepada Datuk. Yang pertama, apakah agenda besar untuk Parti Keadilan Rakyat sejak 1 Mac 2020? Dan yang kedua, di manakah sokongan yang mahu dicapai oleh PKR? Adakah masih berpusatkan kepada perancangan Pakatan Harapan ataupun sudah mula untuk mencari sokongan-sokongan dan juga kerjasama baru, Datuk? Satu, saya terpaksa kongsikan sebenarnya kerahsiaan dalam NPP, Pimpinan Pusat. Ya. Yang mana kalau kita melihat setelah berlakunya kepengkhianatan Sheraton ni, dia apa nama ni, dilihat bahawa ribuan orang keluar bersama-sama dengan Azmin Ali. Ya. Dan dilihat Pakatan Harapan sudah hilang pertumpuan. Tetapi untuk pengetahuan saudara Ismail dan doktor, kita mengejutkan kami apabila langkah Sheraton itu sebenarnya menghasilkan puluhan ribu ahli baru. Tiap-tiap bulan tu saya kadang-kadang terkejut. Di bulan Ramadan ni, saya terkejut dan belas ribu satu bulan. Every month you have to endorse the membership drive. Dan belasan ribu. Dan dia pasal COVID ni kita dapati dia punya hujung-hujung ni ada kurangnya 4,000 lebih, 5,000 lebih. Tapi pendekatan kalian tu begitu drastik. Dan hala tuju yang kita telah bentuk dalam keadilan ini jelas. Kita perkuasakan dalaman parti, kita perkuatkan kita punya tanggungjawab dan iktizam kita untuk rakyat. Dan kita tidak ada lagi dah walak sekarang ni. Okey. Kan tak ada walak dah. Dalam Parti Keadilan ni, doktor, cantik dah. Parti Keadilan ini sudah mempunyai satu tusuk tubuh kepimpinan, iaitu Anwar Ibrahim. Dah tak ada lagi dah. Dulu kan puak Timbalan, puak Presiden, puak Ketua Umum. Sekarang tak ada dah. Sekarang satu je, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita boleh fokus. Jadi apa yang kita nak fokus sekarang ni? Untuk pembangunan. Apa yang boleh kita lontarkan di atas pengalaman Datuk Seri Anwar, dan apa yang kita nak buat hari ini ialah kita nak memperkukuhkan keadilan. Kita nak memastikan Pakatan Harapan itu sustainable, dan kita nak pastikan juga atas lingkaran sahabat-sahabat yang lain yang tak bekerjasama tu kita alu-alukan. Sebab parti kadang politik hari ini dah tidak boleh terdesak dalam satu komponen. Dia kena berbagaian, dan dia tidak, acuan dia dia dilebar luaskan. Dia tak boleh satu acuan dah. Sebab kalau kita meletakkan satu acuan dia jadi wara ni. Bila dia keluar dia pelantin dah jadi tindakan itu telah merosakkan keseluruhan sistem yang ada. Okey. Jadi itu yang kita nampak bahawa keadilan sentiasa bersiaga. Ya. Bawa berkata ni banyak bawa cakap bukan pilihan raya kali ni, kita sentiasa berlapang dada dan kita bersiap siaga. Kita tak perlu khawatir. Sebab kita tidak gusar kerana dua perkara. Satu, kukuhnya keahlian. Yang kedua, kita mendapat banyak sukarelawan yang boleh menyumbang kepada proses untuk ambil satu keputusan atau tindakan. Itu Okey. satu uniknya Parti Keadilan. Okey, menyentuh tentang isu itu.